Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nur Ayuni Johari dalam Borak MG. Sekarang ni kalau kita lihat, ramai anak muda tidak suka makan gaji. Mereka ni lebih suka bekerja dalam sektor tidak formal seperti gig ekonomi dengan menjadi rider seperti hantar barang ataupun hantar makanan, atau juga ada yang berminat menjadi influencer atau YouTuber yang mana sesetengah daripada mereka ini memperoleh pendapatan yang lumayan. Jadi untuk kita nak borak pasal isu ini, kita bersama dengan penganalisis ekonomi Putra Business School iaitu Profesor Madya Dr. Ahmid Razman Abdul Latif. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama dengan kami berborak mengenai isu anak muda kini dilihat memilih untuk berniaga atau bekerja sendiri. Apa pandangan doktor mengenai isu ini dan adakah sektor ini menjadi pilihan anak muda pada masa kini? Ya Ayu, apabila kita melihat fenomena ini, sebenarnya ianya sudah bermula sebelum pandemik lagi, tetapi telah menjadi lebih ketara semasa pandemik dan pada masa sekarang, dan ianya tidak boleh disamakanlah dengan isu yang terjadi di Amerika Syarikat sebagai contoh, ataupun di negara barat, the Great Resignation, yang mana sepanjang pandemik ni ramai pekerja yang mengambil keputusan untuk berhenti bekerja kerana bagi mereka mementingkan apa yang kita panggil work-life balance, menyeimbangkan kehidupan peribadi, rumah dan juga di pejabat, dan mereka berhenti tanpa mahu kembali ke sektor pekerjaan yang formal dan mahu meluangkan masa untuk aktiviti yang lebih mereka sukai. Dan gig ekonomi ataupun teknologi sekarang memungkinkan itu. Dan apa yang saya lihat disebabkan anak muda memang mereka lihat seolah-olah ini adalah satu kerjaya yang nampak menarik. Kalau Ayu sebut pasal rider tu, memang kalau di laman sosial mereka selalu berkongsi satu bulan boleh dapat 5,000. Malah saya pernah nampak ada yang berkongsi penyata tu dapat 8,000. Tapi bila saya lihat dia punya jumlah jam bekerja, lebih kurang 10-11 jam sehari. Adakah ini mampan? Maknanya sanggup ke kita, orang kata, pegang motor tu, bawa motor tu 10 jam, 11 jam setiap hari hanya nak mendapatkan bayaran setinggi itu. Tetapi memang lumayan. Kalau kita lihat gaji minimum 1,500. Ada kawan saya dekat Bangi pun, dia buka restoran, dia nak cari pekerja gaji 2,300, siap makan, siap penginapan pun tak dapat. Sebab kerja teruk-teruk dapat 2,300, bandingkan masa kita punya, kita ikut masa kita sendiri boleh dapat 5,000 ke 8,000. Tapi kita kena faham jugalah dari segi orang kata career pathway ataupun kemajuan kerjaya. Adakah kita akan ditakut sedemikian rupa? Ataupun kalau kita cakap tentang influencer, YouTuber, bukan semua berjaya. Oleh itu, apabila saya lihat fenomena sekarang orang muda mencuburi media sosial untuk menjadi orang kata instant entrepreneur dan sebagainya, dan juga menggunakan gig ekonomi, kita harap ada kesinambungan selepas itu. Bermakna jika ada peluang untuk mereka meningkatkan pengetahuan kemahiran untuk ke arah karier ataupun pendapatan yang lebih mampan. Sebagai contohlah, walaupun teknologi memungkinkan mereka menjadi seperti ini, tetapi teknologi juga membolehkan mereka menyediakan perkhidmatan yang lebih menambahkan nilai, memberi nilai tambah yang lebih tinggi. Seperti contoh, perundingan, peraturcaraan, desain, grafik dan sebagainya, yang orang kata pelanggannya bukan saja di Malaysia, malahan di seluruh dunia. Daripada kita hantar makanan ke kawasan tempatan, bayangkan kita hantar hasil karya kita ke seluruh dunia. Betul, nak tanya juga, jangka hayat untuk mereka dalam keadaan macam tu, adakah lebih lama ataupun berwaktu pada sementara waktu je macam tu? Kalau kita lihat sebagai contohlah YouTuber, influencer tu, sebenarnya saya lihat dia bentuk dia, atau berapa ramai orang yang mencuba untuk menjadi YouTuber, influencer yang berjaya ni, dia bentuk macam piramid. Yang berjaya sedikit saja, yang kita tak nampak tu berapa ramai yang masih cuba tapi tak berjaya-jaya juga. Itu yang orang kata ilusinya. Sebenarnya saya lihat kerja keras tu masih lagi perlu. Teknologi memudahkan peluang kita untuk berjaya dalam satu bidang, tetapi masih lagi memerlukan kerja keras. Kalau kita lihat YouTuber, influencer yang berjaya tu, kita tidak nampak sebenarnya usaha mereka di belakang tabir tu untuk menghasilkan satu perkongsian video dan sebagainya, memerlukan berjam-jam. Kalau kita tengok satu contoh
yang berjaya macam Sofian yang buat video grafik sebagai itu memang memerlukan berjam-jam malahan berhari-hari untuk menghasilkan video yang berminit-minit. Ada statistik yang mengatakan kira-kira 50% pekerja terutama yang pertama kali mencuburi bidang pekerjaan memilih untuk berhenti awal meskipun baru saja melaporkan diri. Apa komen doktor dalam hal ini? Adakah anak muda sekarang ni dilihat lembik, sedangkan kalau kita berbalik pada soalan pertama tadi, kita lihat mereka ni memilih untuk bekerja sendiri yang kita tahu tak mudah sebenarnya, macam doktor kata. Dia banyak faktor lah kenapa mereka berhenti walaupun baru saja bekerja. Kadang-kadang ada yang berhenti tanpa mendapat pekerjaan yang baru. Kita tidak boleh orang kata letakkan ataupun salahkan mereka semata-mata kerana kita lihat faktor persekitaran ataupun suasana sekarang amat berbeza dengan apa yang berlaku zaman kita ataupun zaman mak bapak kita. Mereka menghadapi cabaran yang saya lihat amat hebatlah, terutama dalam suasana pandemik ini, dan juga dengan apa kata perkembangan teknologi yang terlalu pantas. Kita tidak boleh memaksa mereka kekal dengan sesuatu pekerjaan kalau itu bukan yang mereka mahukan. Tetapi kita kena terapkan di dalam diri mereka bahawa bukan semua boleh datang dengan serta-merta. Ia memerlukan usaha. Dan sebenarnya kalau mereka mahu kata mengurangkan risiko untuk kata tidak mendapat apa yang mereka mahukan, strategi itu penting. Anak muda yang dah masuk dalam industri pekerjaan tapi diorang memutuskan untuk berhenti awal pada waktu situasi ekonomi sekarang ni, adakah wajar atau tidak sepatutnya? Bergantung jugalah kepada mereka sebab kita pun tidak tahu situasi terperinci setiap yang mengambil keputusan untuk berhenti. Mungkin yang berhenti itu telah dapat tawaran kerja yang lebih bagus. Mungkin mereka ada mak bapak yang kaya jadi tidak menjadi isu pada mereka, atau mungkin mereka sebenarnya sudah ada kata strategi ataupun kata sesuatu yang mereka mahu lakukanlah, mungkin berniaga dan sebagainya. Tetapi yang kita bimbangkan adalah mereka yang mengikut kata nafsu lah atau emosi, tidak tahan bekerja kerana tidak biasa dengan kata cara ataupun bagaimana sesuatu syarikat itu beroperasi, berhenti dan menyangka bahawa banyak lagi peluang pekerjaan. Itu yang kita risaukan kerana bila kita sebut tentang kelembapan ekonomi dan sebagainya, mungkin peluang untuk mendapat pekerjaan yang lebih bagus itu agak kurang. Dan kita kena faham setiap tahun banyak lebih kurang 100 ke 200 ribu graduan baru bergraduat. Bayangkanlah kita akan bersaing dengan graduan lain yang mungkin lebih semangat untuk mencari pekerjaan, dan mungkin kita punya kemahiran ataupun pengetahuan kita di takut yang lama tidak lagi diperlukan oleh industri, dan ini boleh menyebabkan kita menganggur dengan lebih lama. Jadi untuk masa ini memang tak sesuai untuk mereka berhenti atau tidak sebenarnya doktor? Jika mereka ada perancangan lah ataupun strategi untuk mendapatkan kerja ataupun menjana pendapatan dengan lebih baik daripada bekerja sekarang, jadi tak ada masalah. Tetapi kalau yang jenis yang kata berhenti secara sembrono lah ataupun mengikut emosi, itu saya lihat akan menjadi isu lah kerana walaupun kita lihat kerajaan cuba menyediakan banyak peluang pekerjaan melalui penjana kerjaya, My Future Job dan sebagainya, tetapi dia bergantung kepada industri atau majikan. Industri majikan tidak akan hanya mengambil sewenang-wenangnya sesiapa yang mahu bekerja dengan mereka. Dan di situ saya lihat kerisauan apabila kita sudah lama tidak bekerja dan kita mahu kembali ke arena pekerjaan, adakah kita masih lagi mampu menawarkan apa yang majikan mahu? Kita sudah tahu sedikit mengenai isu di sebalik trend anak muda yang tak suka makan gaji ni. Jadi sekarang kalau boleh doktor kongsikan sikit pada trend yang dah bekerja lama, mungkin 8 ke 10 tahun atas pengalaman makan gaji, yang dah ada komitmen bulanan, yang dah biasa dengan steady income, tiba-tiba nak kerja sendiri. Bagi mereka yang dah lama bekerja, mempunyai komitmen, mungkin sudah selesa dengan gaji tetapi tidak orang kata bahagialah, maknanya ia bukan semata-mata gaji yang diharapkan, tetapi kepuasan dari segi bekerja, ataupun mungkin mereka mahu mencuba sesuatu yang baru. Saya tidak begitu risaulah dengan golongan ini kerana mereka ni boleh dikatakan matured workers yang telah matang dan telah orang kata menilai segala risiko berhenti dan mencuba sesuatu yang baru.
Dan saya yakin mereka sudah membuat orang kata perancangan yang rapi kerana ia melibatkan bukan saja diri mereka tetapi tanggungan mereka, isteri, suami, anak dan sebagainya. Dan di situ saya lihat mungkin mereka mahu bekerja sendiri bukannya sebab mereka tidak mahu makan gaji, tetapi mungkin mereka lebih mementingkan ataupun kita sebut work-life balance, mementingkan keluarga. Jadi doktor, mungkin ada tak nasihat doktor kepada golongan muda ni terutamanya yang ingin bekerja sendiri ni ataupun untuk jaga masa panjang, apa yang perlu mereka fikirkan untuk tempoh masa akan datang? Okey, orang muda ni dia sebab dia muda, kita patut kasih galakan untuk mencuba sesuatu yang baru. Kalau mereka gagal pun tak apa, sebab mereka masih muda, tak ada tanggungan mak bapak pun mungkin ada lagi kan. Jadi kita kata tidaklah kata begitu risaulah dengan apa yang mereka nak buat. Janji mereka kena buat. Bukannya orang kata berhenti kerja lepas tu duduk je dalam rumah tak buat apa. Itu memang tak ada masa depan lah. Saya lebih sukalah orang muda mencuba sesuatu yang baru macam tu kan. Sebab dari segi orang kata dunia yang kerap berubah ni, banyak pekerjaan mungkin dah tak ada dalam 10 tahun. Mungkin ada satu lagi pekerjaan yang akan muncul dalam 10 tahun lagi. Jadi kita tak boleh orang kata mengharapkan mereka kekal. Tetapi keinginan mencuba sesuatu yang baru tu yang kita mahu. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama Bora MG pada hari ini. Jadi kepada penonton Malaysia Gazette, terus setia bersama Bora MG di portal kami di www.malaysiagazette.com ataupun di semua media platform kami di YouTube, Instagram dan juga Twitter. Assalamualaikum dan salam hormat.